Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhayati binti Abdul Aziz dari PAKK 2. Isu yang dipilih ialah teknologi dalam pendidikan. Era pendidikan yang dipengaruhi oleh revolusi industri 4.0 dikenali sebagai pendidikan 4.0. Pendidikan 4.0 merupakan pendidikan yang memanfaatkan teknologi digital dalam proses pembelajaran atau dikenali sebagai sistem cyber. Proses pengajaran dan pembelajaran dalam pendidikan juga terkesan akibat daripada ledakan gelombang teknologi maklumat ini. Kemunculan revolusi industri 4.0 dan kemodenan ICT membuka peluang kepada para pelajar untuk meneroka informasi secara mudah. Selain itu, ICT juga dapat mendorong minat para pelajar untuk menguasai ilmu pengetahuan dengan hanya mengakses bahan pembelajaran yang diperlukan secara atas talian dan lebih mudah dan pantas. KPM juga telah meletakkan keperluan teknologi maklumat dan komunikasi dalam pendidikan sebagai anjakan 7, iaitu memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia. ICT dapat memperkukuhkan proses PDP di sekolah dan mendapat akses kepada kandungan yang lebih luas, menarik dan interaktif. Malah kemudahan ICT ini sepatutnya menjadi sebahagian daripada kehidupan murid tanpa ada jurang pemisah antara bandar dan luar bandar. Falsafah Islam ialah proses pendidikan merupakan penyatuan semula ilmu pengetahuan di bawah Al-Quran dan Sunnah yang menjadi teras pendidikan. Pendidikan memainkan peranan ke arah mewujudkan keseimbangan antara potensi fizikal, intelek dan rohani manusia. Membentuk insan supaya menjadi Muslim yang berilmu. Falsafah Islam membentuk insan supaya menjadi Muslim yang berilmu, beriman, beramal soleh dan berperibadi mulia ke arah melengkapkan diri serta bertanggungjawab sebagai hamba dan khalifah Allah, seterusnya melahirkan insan yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hidup dalam masyarakat yang harmoni, aman dan damai. Jadi, Islam adalah agama syumul yang meliputi pelbagai aspek kehidupan. Begitu juga ehwal pembangunan dan kepesatan teknologi tidak dihalang dalam Islam. Pantasnya pembangunan teknologi masa kini menjadi bukti aliran kemajuan yang dikenali sebagai zaman revolusi industri 4.0. Penggunaan teknologi merupakan asas kemodenan zaman ini. Pelbagai jenis teknologi muncul waktu ini menjadi medium memudahkan setiap urusan dalam kehidupan manusia. Bahkan ia menjadi faktor kepada kelangsungan hidup kelompok manusia tidak kira bangsa, agama dan komuniti. Selagi mana ia selari dengan apa yang digariskan di dalam panduan agama serta memberi manfaat kepada individu maupun masyarakat, maka ia merupakan sesuatu yang sentiasa diraikan. Jadi, persembahan ini akan menghubungkaitkan teknologi dalam pendidikan melalui perspektif falsafah Islam. Mari kita lihat kebaikan teknologi dalam pendidikan. Teknologi telah merevolusikan setiap aspek kehidupan kita, dari cara hidup kita hinggalah ke sistem pendidikan. Dengan adanya teknologi, pendidikan telah menjadi lebih mudah diakses, menarik, disesuaikan, kolaboratif dan berkesan. Teknologi tidak dinafikan telah membawa anjakan paradigma dalam sistem pendidikan tradisional dan ia telah mengubah cara pelajar belajar dan guru mengajar. Berikut merupakan bagaimana teknologi boleh mengubah lanskap pendidikan di Malaysia. Kebaikan teknologi dalam pendidikan ialah yang pertama, akses pendidikan yang lebih luas, penglibatan pelajar yang tinggi, ketiga, pembelajaran mengikut kesesuaian pelajar, keempat, memupuk sifat kerjasama dan kolaborasi, yang kelima, hasil pembelajaran yang berkesan. Kebaikan teknologi dalam pendidikan yang pertama ialah akses pendidikan yang lebih luas. Salah satu kesan teknologi yang paling ketara terhadap pendidikan ialah peningkatan akses kepada
pendidikan. Teknologi memberi peluang kepada pelajar untuk belajar dari mana-mana sahaja dan memberi cara alternatif untuk pelajar yang mungkin tidak mempunyai akses kepada mereka. Contohnya pembelajaran dalam talian, buku teks digital dan video pendidikan telah membolehkan pelajar mengakses bahan pendidikan dari mana-mana lokasi. Teknologi dalam pendidikan juga telah membolehkan pelajar kurang upaya mengakses pendidikan yang sebelum ini tidak boleh diakses oleh mereka. Dengan wujudnya teknologi dalam sistem pembelajaran kita, pendidikan telah menjadi lebih inklusif dan mudah diakses. Dari perspektif falsafah Islam, teknologi dalam pendidikan boleh dikaitkan dengan nilai dan prinsip Islam yang mendasari pendidikan. Konsep utama dalam falsafah Islam yang boleh dikaitkan dengan peranan teknologi dalam pendidikan ialah ilmu dan pendidikan sebagai kewajipan agama. Dalam Islam, menuntut ilmu dan pendidikan dianggap sebagai kewajipan agama. Teknologi boleh menjadi satu cara untuk memudahkan akses kepada pengetahuan dan pembelajaran. Platform pembelajaran dalam talian seperti e-book dan sumber digital lain boleh membantu individu menimba ilmu mengikut nilai-nilai Islam. Di dalam gambar ini, kita dapat lihat pembelajaran digital melalui Didik TV. Gambar seterusnya, kita boleh melihat kanak-kanak pelajar boleh mengakses ilmu pengetahuan di mana-mana sahaja mereka berada, dan kita boleh tengok daripada segi story jumper dan YouTube, kita boleh mencari pelajar boleh mengakses pendidikan secara mudah. Kebaikan teknologi dalam pendidikan yang seterusnya ialah penglibatan pelajar yang tinggi. Teknologi juga telah meningkatkan penglibatan pelajar dalam bilik darjah dengan penggunaan material yang interaktif seperti buku teks digital atau alatan pendidikan lain yang berasaskan digital atau gadget elektronik. Pelajar lebih semangat untuk melibatkan diri mereka dalam proses pembelajaran. Teknologi telah menjadikan pembelajaran lebih interaktif dan menyeronokkan, dan ia telah membantu memastikan pelajar bermotivasi dan berminat dalam pelajaran mereka. Sebagai contoh, gamification atau gamifikasi telah menjadi kaedah popular dalam mengaplikasikan teknologi untuk menarik minat pelajar. Permainan dan simulasi pendidikan menjadikan pembelajaran lebih menyeronokkan dan interaktif, dan ia membantu pelajar mengekalkan maklumat dengan lebih baik. Konsep utama dalam falsafah Islam yang boleh dikaitkan ialah kemajuan dan inovasi. Falsafah Islam menggalakkan umatnya untuk berinovasi dan maju dalam pelbagai bidang termasuk sains dan teknologi. Penggunaan teknologi dalam pendidikan boleh dianggap sebagai satu pelaksanaan nilai ini dengan memanfaatkan alat dan kaedah terkini untuk menambah baik proses pembelajaran. Okey, di dalam gambar ini kita dapat melihat pelajar menggunakan gamifikasi iaitu Kahoot untuk terlibat sama dengan pembelajaran. Kita boleh juga tengok banyak gamifikasi seperti word wall dan quizzes. Seterusnya adalah Scratch Junior. Ini adalah sistem pengekodan untuk kanak-kanak. Selain itu, kebaikan teknologi dalam pendidikan telah memberi laluan kepada pembelajaran mengikut kesesuaian pelajar. Teknologi juga telah membolehkan guru mengubah swipe pembelajaran mengikut kesesuaian setiap pelajar. Dengan penggunaan teknologi dalam pendidikan, guru boleh menilai kekuatan dan kelemahan setiap pelajar dan membuat perancangan pembelajaran yang disesuaikan mengikut tahap adaptasi setiap pelajar. Ini dapat memastikan setiap pelajar belajar mengikut kadar mereka tersendiri dan mendapat sokongan yang mereka perlukan untuk berjaya. Contohnya, perisian pembelajaran adaptif menggunakan algoritma untuk memperibadikan pembelajaran bagi setiap pelajar berdasarkan gaya pembelajaran dan kemajuan mereka. Pembelajaran peribadi telah ditunjukkan dapat meningkatkan prestasi akademik dan meningkatkan motivasi pelajar.
Konsep utama dalam falsafah Islam yang boleh dikaitkan ialah perkembangan potensi individu. Falsafah Islam menekankan pembangunan potensi individu bagi mencapai kesempurnaan sebagai khalifah di muka bumi. Teknologi dalam pendidikan boleh membantu mengenal pasti bakat dan potensi pelajar melalui pendekatan yang lebih bersesuaian kepada individu seperti sistem pembelajaran adaptif dan pengukuran pencapaian berasaskan teknologi. Kebaikan teknologi dalam pendidikan yang seterusnya ialah memupuk sifat kerjasama dan kolaborasi. Teknologi juga telah meningkatkan kerjasama dalam kalangan pelajar dan guru. Dengan penggunaan teknologi dalam pembelajaran, terutama sekali pembelajaran di atas talian, pelajar boleh bekerjasama dalam projek kumpulan, berkongsi idea dan belajar daripada satu sama lain. Ini dapat menjadikan pembelajaran lebih sosial dan membantu membina semangat bantu-membantu di dalam bilik darjah. Contohnya, forum perbincangan dalam talian, persidangan video dan dokumen yang dikongsi memudahkan pelajar bekerja sama dalam projek dan tugasan. Sifat kerjasama ditunjukkan dalam meningkatkan pemikiran kritis, penyelesaian masalah dan kemahiran komunikasi di kalangan pelajar. Konsep utama dalam falsafah Islam yang boleh dikaitkan ialah konsep pendidikan inklusif. Konsep inklusif dalam pendidikan iaitu menyediakan akses pendidikan kepada semua individu tanpa mengira perbezaan adalah bersesuaian dengan prinsip kesamarataan dalam Islam. Teknologi boleh membantu mewujudkan persekitaran pembelajaran yang inklusif dengan menyediakan sumber yang boleh diakses oleh semua, termasuk mereka yang berkeperluan khas. Okay, di dalam gambar ini kita boleh melihat bahawa teknologi dalam pendidikan mampu memupuk sifat kerjasama dan kolaborasi antara pelajar. Kebaikan teknologi dalam pendidikan yang terakhir ialah hasil pembelajaran yang berkesan. Seterusnya, teknologi dalam pendidikan juga boleh membuahkan hasil pembelajaran yang berkesan. Guru boleh memantau kemajuan setiap pelajar dan mengenal pasti kawasan di mana mereka memerlukan sokongan tambahan. Ini boleh membantu meningkatkan prestasi akademik dan memastikan pelajar bersedia untuk masa hadapan. Contohnya, analisis pembelajaran boleh memberikan keterangan tentang tingkah laku dan prestasi pelajar yang boleh membantu guru membuat keputusan berdasarkan data tentang kaedah pengajaran mereka. Teknologi juga dapat membantu pelajar belajar dengan cara yang lebih sejajar dengan kemahiran yang mereka perlukan pada masa hadapan. Contohnya, teknologi telah membolehkan pelajar mempelajari pengekodan, literasi digital dan kemahiran lain yang bermanfaat dalam era kini. Konsep utama dalam falsafah Islam yang boleh dikaitkan ialah keterbukaan terhadap pengetahuan. Islam menggalakkan umatnya menuntut ilmu dari pelbagai sumber yang sah. Teknologi seperti internet menyediakan akses kepada pelbagai sumber maklumat. Namun, dalam konteks ini, adalah penting untuk memastikan maklumat yang diakses adalah mengikut nilai-nilai Islam dan tidak bercanggah dengan ajaran agama. Secara keseluruhannya, teknologi memberi kesan yang besar terhadap pendidikan dan dapat mengubah cara pelajar belajar dan guru mengajar menjadi lebih baik daripada peningkatan akses kepada pendidikan kepada pembelajaran yang diperibadikan dan kerjasama yang baik. Teknologi telah membawa banyak faedah kepada pendidikan. Memandangkan teknologi akan terus maju di era kini dan di masa hadapan, penting untuk kita terus meneroka cara baharu untuk menggunakan teknologi untuk meningkatkan pengalaman pendidikan sambil menangani cabaran ini. Dengan berbuat demikian, kita boleh memastikan bahawa semua pelajar mempunyai akses yang sama kepada pendidikan berkualiti dan bahawa mereka bersedia untuk masa depan dalam dunia yang semakin dipacu teknologi.
Dalam perspektif Islam, etika dan akhlak adalah sangat penting. Teknologi dalam pendidikan mesti dilaksanakan dengan memperhatikan etika digital, termasuk penggunaan maklumat dan interaksi dalam talian yang bertanggungjawab dan boleh dipercayai. Penting untuk dicatat bahawa penerapan teknologi dalam pendidikan dalam perspektif falsafah Islam haruslah sesuai dengan nilai-nilai agama dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Oleh kerana itu, perkembangan teknologi pendidikan dan penggunaannya perlu dikelola dengan bijak dan sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan etika Islam. Mari kita lihat isu dan cabaran teknologi dalam pendidikan. Jika diungkap dari sudut pandang Islam, kewujudan apapun jenis pembangunan teknologi adalah bersifat harus, selagi mana hikmatnya digunakan dalam rangka memberi faedah dan manfaat kepada individu maupun umat, maka ia dibolehkan. Persoalannya, bagaimana mungkin sesebuah kecanggihan teknologi dapat menjadi asbab kepada kesejahteraan sesebuah komuniti ataupun masyarakat. Antaranya digariskan oleh Islam adalah kewujudan sesebuah teknologi tersebut hendaklah diguna pakai untuk perkara dan cara yang benar, selain benar pula tujuan dan matlamatnya. Selain itu, ia mesti berlandaskan maqasid syariah yang memenuhi dan menjaga setiap aspek syariat yang 5, iaitu memelihara agama, nyawa, akal, keturunan dan harta. Selain itu, Islam juga menitik beratkan agar setiap penggunaan teknologi diuruskan dengan adab dan akhlak mulia. Apabila teknologi digunakan dengan saksama dan penuh akhlak yang mulia, ia menjadi asbab keberkatan kepada sesebuah masyarakat, menambah keimanan dan melahirkan masyarakat yang tersusun serta berkarismatik. Isu yang pertama ialah kebanjiran maklumat. Pendidikan digital boleh mencabar konsep mutawatir yang dibawa oleh Islam. Ruang internet yang terbuka dan bebas sehingga boleh menjadikan semua maklumat begitu mudah didapati menyebabkan berlakunya penumpukan maklumat secara berlebihan yang membawa kepada masalah kebanjiran maklumat. Masalah kebanjiran maklumat boleh mewujudkan suasana huru-hara dalam mencari maklumat yang dapat dipercayai. Justeru, alam media baharu memerlukan ukuran dan metrik yang tepat untuk menentukan kewibawaan maklumat dan tanggungjawab. Maka Islam datang dengan membawa disiplin dalam mempelajari dan mengajar ilmu dengan memastikan ilmu yang dipelajari mesti mempunyai sumber yang jelas dan telah disepakati oleh beberapa individu yang benar-benar layak serta mustahil untuk individu tersebut membuat pendustaan terhadap ilmu yang dimilikinya. Isu dan cabaran yang seterusnya ialah kawalan diri dan integriti. Pendidikan digital memerlukan tahap integriti dan lokus kawalan diri yang tinggi. Internet pada asasnya adalah sebuah media yang mendedarkan kebaikan tetapi pada masa yang sama berbau dengan pelbagai keburukan di dalamnya. Syahrum menyatakan saluran ini tidak ada kesepakatan mengenai baik buruk, benar salah, asli palsu, berguna tidak berguna kerana semuanya seolah-olah serba kosong walaupun ia juga boleh menjadi serba boleh, serba benar dan serba berguna. Sukar bagi murid untuk memisahkan dua persimpangan yang memerlukan kemahiran membuat keputusan yang munasabah berasaskan lokus kawalan serta efikasi diri. Cabaran yang seterusnya ialah adab berguru. Pendidikan digital boleh mengganggu gugat adab berguru antara murid dan guru yang diajarkan dalam pendidikan Islam. Islam adalah agama yang mementingkan adab berguru antara guru dan murid. Pembelajaran subjek pendidikan Islam dalam
Islam memerlukan proses dan sentuhan guru bagi menjamin dan menjaga adab pembelajaran sesuai dengan kehendak syariat dalam memberikan pendidikan terhadap murid. Walau bagaimanapun, penggunaan media digital hari ini jelas tidak menggambarkan hubungan langsung adab berguru antara murid dengan guru sebagaimana yang ditekankan agama. Contohnya, pembelajaran dalam talian menggunakan platform Zoom membolehkan murid memilih untuk menutup fungsi kamera. Hal ini menyebabkan guru yang mengajar tidak dapat melihat keadaan sebenar murid yang mengikuti pengajaran yang dijalankan oleh mereka. Boleh jadi pada masa yang sama, pada masa guru sedang mengajar, mereka melakukan aktiviti lain dan tidak memberikan fokus kepada pembelajaran. Isu dan cabaran yang lain ialah kandungan yang tidak sesuai dengan nilai Islam. Salah satu isu utama ialah potensi kandungan atau bahan pembelajaran yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dalam menerima pakai teknologi adalah perlu memastikan kandungan yang dipersembahkan di platform pendidikan digital tidak mengandungi bahan yang boleh melanggar prinsip etika Islam. Seterusnya ialah pergaulan bebas. Penggunaan teknologi khususnya dalam pembelajaran tarian boleh menimbulkan isu berkaitan interaksi antara jantina yang tidak diselia secara langsung. Selain itu, kebergantungan kepada teknologi turut menjadi isu dan cabaran teknologi dalam pendidikan. Kebergantungan yang berlebihan kepada teknologi dalam pendidikan boleh menyebabkan kurangnya interaksi sosial dan kecenderungan untuk terasing daripada masyarakat. Dari perspektif Islam, adalah penting untuk mengekalkan keseimbangan antara teknologi dan interaksi sosial berdasarkan nilai agama. Penyalahgunaan teknologi juga menjadi salah satu isu dan cabaran teknologi dalam pendidikan kerana kemajuan teknologi juga membawa risiko penggunaan yang tidak beretika atau malah memudaratkan seperti penyalahgunaan maklumat, penipuan akademik atau cetak rompak bahan pembelajaran. Dalam perspektif Islam, adalah perlu untuk memastikan teknologi digunakan untuk tujuan yang sesuai dengan prinsip moral dan etika Islam. Keselamatan TMK juga menjadi isu dan cabaran kerana terdapat pelbagai ancaman atau serangan dari pihak yang tidak bertanggungjawab seperti cyberbullying dan juga pedofilia. Kesimpulannya, dalam konteks teknologi revolusi industri 4.0, faedah dari pembangunan dan kemajuan teknologi sememangnya tidak dapat disangkal. Manfaatnya jelas diterima ummah, namun ujian dan cabaran yang datang bersama teknologi tersebut mesti diuruskan dengan saksama. Teknologi mesti dikawal selia dan diurus berdasarkan wahyu bersekali dengan ilmu dan norma kemanusiaan demi memastikan ianya akan menjadi faktor penyumbang kepada ummah yang sejahtera dan kekal mengangkat nilai-nilai keinsanan. Secara tuntasnya, setiap yang digariskan di dalam Islam telah memberi panduan untuk kita mengurus teknologi. Al-Quran dan Sunnah merupakan tiang-tiang yang mesti dipasakkan sebagai sandaran ummah dalam memastikan setiap jenis teknologi yang terhasil berupaya memberi nilai kesejahteraan kepada para pengguna pada masa yang sama tetap sesuai dengan laras kemodenan dan keperluan ummah pada masa kini. Sekian, terima kasih.